Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Tam bernombor metrik 18 DHF 21L1039. Hari ini saya dan rakan seperjuangan akan membahaskan tentang tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Sebelum saya meneruskan perbahasan mengenai tanggungjawab sosial di dalam dan luar negara, saya akan menerangkan tentang definisi kepada tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah komitmen, kewajipan individu, anggota masyarakat atau syarikat untuk secara sukarela menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan melindungi alam sekitar. Tanggungjawab sosial adalah kerangka etika dan ketamadunan yang meletakkan semua pihak, baik organisasi atau individu, mempunyai kewajipan untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, tanggungjawab sosial adalah kewajipan bagi individu untuk memelihara keseimbangan antara pekerjaan, ekonomi dan ekosistem. Tanggungjawab sosial adalah sebahagian daripada etika kerana individu perlu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Individu sebagai warga yang bertanggungjawab sentiasa mengutamakan kepentingan masyarakat atau negaranya. Keseimbangan antara peranan warga negara dan warga global menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kebajikan masyarakat yang adil dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Tanggungjawab sosial terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya termasuklah tanggungjawab sosial sebagai rakyat iaitu ahli masyarakat. Yang kedua ialah tanggungjawab sosial pekerja. Yang ketiga ialah tanggungjawab sosial organisasi atau corporate. Yang keempat adalah tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Seterusnya saya serahkan kepada ahli-ahli seperjuangan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Izzati binti Muhammad Zaki, nombor metrik 18 DHF 21F1043. Hari ini saya akan membahaskan tentang tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri dan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat lain. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat atau ahli masyarakat ini terbahagi kepada dua, iaitu tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri atau tanggungjawab sosial terhadap masyarakat lain. Tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri yang pertama adalah dengan menjadi ejen moral. Sebagai contoh, memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri yang kedua ialah sukarela bertanggungjawab sebagai khalifah. Sebagai contoh, bertanggungjawab dan amanah seperti individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang, etika kerja dan manusia yang memiliki watak baik. Seterusnya, tanggungjawab sosial terhadap masyarakat lain pula ialah seperti menjadikan interaksi dan kerjasama sebagai asas hidup bermasyarakat. Yang pertama ialah saling memerlukan. Manusia memerlukan orang lain untuk pelbagai keperluan di dalam hidupnya. Yang kedua ialah peranan mengunjungi amar makruf nahi munkar. Contohnya menjadi penyiap wisal sebagai pendedahan salah laku dan perbuatan tidak beretika dalam masyarakat atau organisasi. Dan yang terakhir ialah kesukarelawan dan kedermawaan. Sebagai contoh seperti dalam usaha menegakkan hak asasi manusia, bantuan bencana dan program pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Afika Insyirah, 18 DHF 21F1037. Hari ini ingin membincangkan tentang tanggungjawab sosial organisasi ataupun korporat. Baiklah, tanggungjawab sosial organisasi ataupun korporat dia dikenali sebagai Corporate Social Responsibility ataupun CSR. Ia bermaksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Ia secara umumnya bermaksud komitmen syarikat dan juga organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja dan hak-hak pengguna serta sebagainya. Dalam isu ini, perlulah dititikberatkan tentang permasalahan tempat kerja, pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti seperti dengan mengembalikan keuntungan syarikat dalam bentuk dana
bantuan dan juga hadiah. Terdapat 3 prinsip utama yang perlu diamalkan, iaitu people, planet dan juga profit. Ada 7 subjek utama tanggungjawab sosial organisasi korporat. Yang pertama, tadbir urus organisasi, hak asasi manusia, alam sekitar. Yang keempat, amalan operasi yang adil, amalan buruh, isu-isu pengguna serta penglibatan dan pembangunan masyarakat. Umum mengetahui kita sebagai untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab mestilah mengikuti syariat-syariat Islam, iaitu seperti dalam yang tertera dalam topik ini, prinsip tanggungjawab sosial para peniaga yang digariskan oleh Islam mestilah yang pertama mempunyai niat yang betul, yang kedua tidak memudaratkan, yang ketiga perlulah ihsan, yang keempat amanah, yang kelima adil, dan yang terakhir mestilah amar makruf nahi munkar. Dengan ini, segala pelaksanaan tanggungjawab sosial bagi organisasi dan juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum. Nama saya Zulaika binti Zuhumi. Nombor metrik 18 DHF 21F1027. Saya akan menjelaskan tentang tanggungjawab sosial dari segi pekerjaan. Pekerja haruslah mempunyai 6 sifat, iaitu amanah kepada profesion. Antaranya ialah jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti serta bijak menyimpan rahsia. Selain itu, pekerja perlu mempunyai nilai-nilai etika Islam. Ini bagi pekerja yang menganut agama Islam sahajalah. Seperti nilai kesungguhan, ketekunan, ketelitian, kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah. Memberikan khidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jina, fahaman politik dan status sosioekonomi. Pekerja juga perlu menanam prinsip menjaga tanggungjawab kepada pelanggan, iaitu pemegang taruh, yang dikenali sebagai prinsip fidusiari. Kemudian, tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Manusia perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan seimbang, kerana mereka adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum-hukum ekologi semajadi. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semajadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Contohnya, pencemaran air dan udara. Jadi, kita haruslah bertanggungjawab menjaga alam sekitar agar tidak tercemar. Saya akan menerangkan tentang tanggungjawab sosial di dalam negara. Tanggungjawab sosial yang dijalankan secara bersama adalah penting dan ia akan mewujudkan rasa persefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam sesuatu kumpulan. Aktiviti yang dirancang dengan baik akan memberikan impak kesihatan diri dari segi fizikal dan rohani. Antara contoh yang dapat saya berikan tentang tanggungjawab sosial dalam negara ialah pasukan polis marin dengan kerjasama agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan seperti Eskom dan khas projek terpanggil untuk tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan beban penduduk baja laut yang merupakan masyarakat di rantau Asia Tenggara yang tidak diiktiraf di mana-mana negara. Baiklah, sekarang kita teruskan pula kepada tanggungjawab sosial di luar negara. Baiklah, tanggungjawab sosial yang perlu dijalankan termasuklah menitik beratkan kesihatan masyarakat, keselamatan, pendidikan, pekerjaan, alam sekitar dan pembangunan ekonomi dan juga masyarakat. Antara contoh program yang dianjurkan untuk membantu masyarakat di luar negara termasuklah program korban di Kemboja, program membantu rakyat Palestin seperti yang dilakukan oleh organisasi seperti Aman Palestin dan juga My Fund Action. Seterusnya kita juga ada program yang membantu negara yang ditimpa musibah bencana alam seperti yang pernah berlaku di Indonesia sebelum ini. Baiklah, seterusnya kita juga mempunyai misi kemanusiaan ke negara yang dilanda krisis peperangan. Sebagai contoh, badan-badan amal seperti YAPIN
Mercy dan juga lain-lain telah menyalurkan bantuan perubatan, makanan dan pembinaan klinik. Antara contoh lain ialah Program Makanan Dunia yang merupakan agensi di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menerima hadiah Nobel Keamanan kerana membantu untuk menyebarkan bantuan ke seluruh dunia yang terlibat dengan pandemik COVID-19. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumbangan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dalam dan luar negara. Antara sumbangan yang dapat diberikan adalah melalui kewangan dan pelaburan dalam pelbagai sektor. Contohnya, negara yang maju digalakkan untuk memberi sumbangan kepada negara yang terkesan bagi membantu pertumbuhan ekonomi di negara mereka. Sumbangan kewangan itu boleh menjadikan sektor ekonomi di negara itu untuk berkembang. Selain daripada itu, bantuan boleh diberikan dengan melabur dalam sektor pembangunan negara seperti sektor perkilangan, sektor pertanian, sektor kewangan dan sebagainya. Dengan adanya sumbangan ini, ia dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan maupun luar negara dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan akhir sekali, sumbangan kepakaran dalam pelbagai bidang. Bagi negara yang mempunyai rakyat atau masyarakat yang mahir dalam bidang tertentu seperti kepakaran merawat iaitu doktor dan juga kepakaran ketenteraan seperti askar, boleh menjadi sukarelawan untuk membantu rakyat tempatan atau rakyat di luar negara bagi mengurangkan beban negara atau rakyat di Malaysia maupun luar negara. Sekian daripada saya. Berikut adalah bukti kepada sumbangan tanggungjawab sosial yang berlaku di dalam negara kita. Hal ini dapat dibuktikan dengan isu yang berlaku pada masa sekarang. Negara Malaysia dikejutkan dengan bencana alam yang besar melibatkan beberapa buah negeri iaitu negeri Selangor dan Pahang. Negeri-negeri ini dilanda banjir yang besar mengakibatkan mereka kehilangan tempat tinggal, pengangkutan, sumber makanan dan terdapat juga sebilangan besar penduduk yang kehilangan ahli keluarga. Masyarakat di negara Malaysia sangat bertanggungjawab kerana mereka bertungkus lumus daripada setiap pelosok negeri demi membantu mangsa banjir. Terdapat masyarakat yang sanggup menghantar bot penyelamat kepada mereka di kawasan banjir. Selain itu, masyarakat yang mempunyai pengaruh yang agak besar di media sosial juga turut membantu dengan cara mengumpul derma secara atas talian untuk disumbangkan kepada masyarakat yang terjejas akibat banjir tersebut. Ada juga yang sanggup mereda air banjir demi menyelamatkan haiwan peliharaan mereka. Dan ada juga yang datang dari negeri-negeri lain yang membantu penduduk membersihkan rumah mereka. Sudah terang lagi bersuluh, setiap orang yang mempunyai etika dan peradaban sudah pasti akan menjalankan tanggungjawab sosialnya dalam menjalani kehidupan. Secara keseluruhannya, saya akan menyimpulkan tentang topik yang kami bahaskan. Dalam peradaban Islam, tanggungjawab sosial telah menjadi asas pembinaan tamadun yang kuat yang dibina oleh ahli masyarakat yang memiliki etika yang mantap. Perwatakan baik ini diasaskan oleh pemilikan keimanan yang kuat terhadap Tuhannya. Tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara yang perlu benar-benar difahami, dihayati dan diamalkan, iaitu yang pertama, tanggungjawab kepada Tuhannya, tanggungjawab kepada dirinya dan tanggungjawab kepada orang lain serta persekitarannya. Tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Orang berbudi kita berbahasa, Ustaz Azli mohon doakan kami berjaya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.